Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, semoga kalian berada dalam keadaan sihat walafiat dan keadaan iman yang memuaskan insya-Allah. Kita terus kupasan kita, pengajian ilmu kita berkenaan keluarga Muslim idaman, di mana kita akan bincangkan ciri-ciri yang sepatutnya ada pada keluarga yang mengaku mereka berpegang kepada agama Islam. Ciri-ciri yang sepatutnya dihiasi oleh keluarga Muslim ini, iaitu kita-kita lah. Kita-kita lah yang majoritinya hidup secara berkeluarga, yang majoritinya kita berpegang kepada agama Islam, kita percaya akan rukun-rukun Islam, rukun iman dan sebagainya. Maka perlulah kita ambil tahu tentang ciri-ciri keluarga yang diidamkan Islam. Baik. Jadi untuk siaran ini kita akan bincangkan satu isu yang kian hangat lah boleh katakan. Dan isu ini jika kita perhatikan statistik, kian meningkat. Dia bukan semakin turun. Isu ini makin tetap ada dan semakin meningkat. Apakah isu ini? Isu ini tidak lain dan tidak bukan isu keganasan keluarga, atau lebih dikenali sebagai domestic violence. Keganasan keluarga, keganasan domestik, panggillah apa, yang penting itulah yang dimaksudkan, keganasan keluarga. Jadi keganasan keluarga ni, kan saya kata dia kian meningkat. Ini bukan kata-kata saya ya. Ini statistik yang sendiri dikeluarkan oleh pihak Aware, satu organisasi yang study perkara inilah, study trend keganasan keluarga yang berlaku di Singapura. Jika kita lihat dari statistik ini, tahun 2017 angkanya 307. Tahun seterusnya naik 426. Naik lagi tahun 2019 459, dan pada tahun 2020 di mana COVID melanda, dia jadi double, jadi 819. Astaghfirullahaladzim. Jadi ini buktikan kepada kita bahawa kes keganasan keluarga ni ada, tetap ada, dan hatta semakin meningkat. Jadi satu isu yang perlu kita tanganilah sebagai satu institut yang bergelar keluarga. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan keganasan keluarga ni? Jadi menurut MSF, Ministry Social and Family, Kementerian Sosial dan Family, ia apa jua bentuk ugutan. Sama ada ugutan itu dari segi sosial atau seksual, secara direct atau indirect, dan ugutan ini menyebabkan atau membuatkan seorang itu hidup dalam ketakutan. Itulah yang dinamakan keganasan keluarga. Apabila satu ugutan itu dibuat daripada satu anggota keluarga ke lagi satu anggota yang lain, dan ini menyebabkan anggota yang diugut itu rasa takut, rasa takut nak hidup bersama anggota keluarga itu yang mengugut itu. Dan jenis-jenis ugutan ini ia boleh berlaku kepada tiga pihak. Yang pertama, keganasan terhadap pasangan.
Sama ada suami yang lakukan kepada isteri atau sebaliknya. Ada juga kes isteri yang ugut suami. Yang penting terhadap pasangan. Okay. Yang kedua, terhadap anak. Child abuse. Kirakan si ayah atau si ibu yang ugut anaknya sendiri. Dan yang ketiga adalah apabila ugutan ini dilakukan terhadap ibu bapa, terhadap mak ayahnya sendirilah. Na'udzubillah. Contohnya anak itu yang ugut ibu atau ayahnya. Jadi ini beberapa bentuk keganasan keluarga, okay, agar kita dapat gambaran yang jelaslah tentang isu ini. Jadi kita tahu apa yang dimaksudkan tentang keganasan keluarga, dan ia satu isu yang semakin meningkat. Jadi kita teliti kenapa isu ini berlaku. Dah 2020 bukan semakin menurun, isu ini semakin meningkat. Jadi kita perhatikan di antara sebab-sebab, okay, yang boleh dikait atau boleh dihubung rapat dengan keganasan keluarga adalah dua sebab ini. Okay, yang pertama adalah sebab panas baran, atau sebab ego. Kebarang kalian mungkin apabila seseorang itu dia tak boleh nak kawal kemarahan dia. Dia marah terhadap suatu perkara sebagai contoh yang tidak ada kena-mengena dengan keluarga dia pun. Dia marah contoh sebab semua benda yang berlaku bukan kepada nasibnya. Nasibnya buruklah sebagai contoh. Datang balik rumah dalam keadaan yang marah tu, panas baran, dia luahkan kepada anggota keluarganya. Jadi yang jadi mangsa kemarahannya tu adalah anggota keluarganya sendiri. Jadi berlakulah keganasan keluarga. Itu satu. Dan mungkin juga kadang adalah sebab ego. Mungkin dalam perbincangan dalam sesuatu perkara yang melibatkan keluarga, kan, dua orang berbincang tapi dia tak nak kalah dengan pendapatnya yang betul. Dia tak nak compromise, okay? Jadi apabila ini berlaku, dia nak pendapat dia je, dia tak dapat pendapat dia je, dia ugutlah. Bila berlaku ni, maka berlakulah keganasan keluarga. Jadi ini satu punca. Apabila ada seseorang yang tak boleh nak kawal kemarahannya, dia merupakan seorang yang panas baran, atau seorang yang ego, tak boleh nak masuk dengan cara-cara yang lain, mesti cara dia sahaja. Okay. So ini satu punca. Lagi satu punca adalah stres yang dihadapi setelah yang sedang berlangsung inilah, iaitu wabak COVID-19. So kita sedarlah dengan tularnya wabak ini, jadi banyak norma yang perlu diubah suai, dan kita perlu biasakanlah. Dan di antaranya adalah mungkin kebanyakan anggota keluarga atau sebahagian daripada mereka hilang kerja mereka. Dengan kehilangan kerja, maka terpaksa duduk rumah, gangguan mental berlaku. Jadi rasa stres, hilang kerja. Jadi stres tu diluahkan dekat anggota keluarganya. Bila itu berlaku, maka berlakulah ugutan dan keganasan keluarga. Jadi ini di antara 1-2 sebab punca berlakunya keganasan keluarga. Jadi apa kata agama? Bagaimana Islam mengajar kita untuk menghindari keganasan keluarga ini? Jadi kita perhatikanlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Rum ayat ke-21. Mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Dan ingin ditekankan di sini frasa litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu sebagai pasangan, okay, agar apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Okey, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Dan inilah merupakan dasar yang perlu ada pada tiap hubungan antara pasangan. Antara pasangan, dasar yang perlu ada adalah untuk rasa senang hati apabila kita bersama dengannya. Rasa mesra, okay, apabila bersama. Dan apabila rasa bersama juga adalah untuk menghidupkan, untuk menyuburkan rasa kasih sayang, rasa belas kasihan. Jadi apabila kita tahu perkara ini, okay, di antara pasangan, di antara atau boleh katakan hubungan sesama keluarga, perlu ada aspek-aspek ini. Kasih sayang, belas kasihan, rasa senang hati bila tengok, rasa mesra bila tengok, rasa ke nak buat keganasan sesama kita. Tak kan? Memang tujuan kita hidup adalah untuk apa? Rasa senang. Okay, ada kasih sayang antara kita. So wajar ke kita nak bertindak ganas kepada pasangan kita atau sesama anggota keluarga kita kalau kita benar nak suburkan kasih sayang, kalau kita benar nak suburkan belas ihsan, belas kasihan sesama kita? Setentunya tidak. Jadi kita perlu ingatkan diri kita akan perkara-perkara yang perlu kita hidupkan sesama anggota keluarga kita, sesama pasangan kita. Dan inilah perkara-perkaranya yang disebutkan dalam surah Rum. Litaskunu ilaiha, untuk kita rasa senang hati, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, untuk adakan kasih sayang, suburkan kasih sayang dan juga belas kasihan. Baik. Dan perkara yang kedua adalah mereka yang berlaku ganas ni, bertindak ganas. Mereka ada kelompok yang bertindak ganas ni, diorang bukan buat tanpa ilmu. Nanti diorang datangkan dengan dalil diorang. Apa dalil diorang? Inilah Suratul Nisa ayat ke-34 yang boleh saya quote, okay, excerpt bahagian daripada ini adalah wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun, ila akhir ayat, sampai ke hujung ayat. Maka yang dimaksudkan dengan ibarah ini, okay, frasa ini adalah wallati takhafuna nushuzahun, dan mereka yang dibimbangi nusyuz, yang tidak taat kepada kamu, fa'idhuhun, maka kamu menasihatilah mereka. Wahjuruhunna fil madaji', dan jika mereka degil, tak nak dengar nasihat, maka pulaukanlah mereka dari tempat tidur. Maka tidur di tempat yang berasing. Wadribuhun, dan jika mereka degil juga, maka pukullah mereka. Nanti mereka ambil kata pukul ni, kata Islam ajar boleh pukul ber. Kita dah nasihat, dia tak nak dengar. Kita dah asingkan tempat tidur, tak tidur dengan dia, tetap tak nak dengar. Aku pukul dia lah. Begitu ke ajaran Islam? Inilah datangnya kepentingan untuk kita jangan ambil makna secara literal sahaja. Kita nak faham Quran, kita kena faham dari lensa Islam itu sendiri. Islam anjurkan ke pukul? Pukul rabak-rabak dengan bertindak ganas? Tidak, kan Islam agama yang mementingkan belas ihsan. Jadi tak mungkin Islam mengajar kita untuk memukul,
ikut suka hati kita. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pukul di sini? Di sinilah datang penjelasan daripada hadis sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lihat, pernah tak Nabi Muhammad SAW memukul isterinya? Apabila kita selongkar hadis-hadis, terdapat satu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Apabila ditanya oleh para sahabat, Nabi pernah pukul tak? Jadi Aisyah kata pernah, tetapi sangat lembut. Lembut macam mana tu? Dan Aisyah radhiyallahu anha kata dengan siwak. Siwak pukul kat baju. Ringan kan tu. Dia macam umpama kalau zaman ni saya ambil pen, saya pukul bahu isteri saya. Ringan. Bukan rembat, pukul ikut suka hati sampai pecah muka. Tak. Dan pukul tu pun mengikut ulama tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Baghawi, mereka tafsirkan pukul ini dengan niat nak ta'dib. Kita nak mendidik isteri kita. Jadi ini tunjukkan pukul ni bukan ikut suka hati. Pukul ni pun sebagai resort yang terakhir, sebagai cara yang terakhir. Kan ada 3 cara. Yang pertama kita nasihat. Apabila nasihat, yang kedua adalah asingkan tempat tidur. Biasanya apabila dah asing tempat tidur, usually cara yang kedua ni lah yang akan memberi kesan yang banyak. So secara emosi, awak jauh daripada isteri awak jauh daripada awak. Jadi itu akan memberi kesan lah untuk berdamai. Biasanya tak akan sampai pukul pun. Dan pukul ni kalau betul-betul sampai ke pukul, maka pukul dengan cara yang lembut, dengan tujuan nak mendidik. Itulah apa Islam ajar. Baik. Jadi ini satu guideline lah bagi kita. Untuk ingat, yang pertama apa? Bincang dengan baik. Nasihat sesama kita. Dan jangan terus nak pukul. Bincanglah dan nasihatlah antara sesama kita. Baik. Dan hatta dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi Muhammad SAW apabila didatangi seorang sahabat tanya, nasihatkanlah aku, ausini, berikanlah aku nasihat. Maka apa yang diujar baginda Nabi Muhammad SAW? La taghdab, janganlah kamu marah. Faraddada miraran, maka sahabat tu pun minta nasihat lagi selain daripada jangan marah. Ausini, nasihatkanlah aku lagi. Maka apa yang Nabi SAW cakap? Nabi pun ulang, la taghdab. Jadi Nabi Muhammad SAW sendiri dah memberi kita amaran, agar hindari sifat marah ni. Yes, kita tak boleh nak nafikan rasa marah ni satu naluri, tanda kedhaifan kita sebagai manusia. Maka rasa marah ini kita jangan biarkan ia membuak-buak dalam diri kita. Kita dah tahu kita rasa marah, kita relax. Kita duduk tepi one corner, bilang yang lain, jangan kacau aku tengah marah ni, kasih aku relax, kasih aku tenang dulu, baru kita sambung bincang. Begitulah yang sepatutnya sesama keluarga. Jangan kita marah, kita gunakan marah itu kita bertindak. Itu bukan apa yang diajar Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri kata, la taghdab. Maksudnya, jangan bertindak atas kemarahan kamu. Nanti kamu menyesal. Kerana itulah kita diajar untuk hindari daripada melakukan perkara apabila kita dalam keadaan yang tidak stabil. Seumpamanya dalam keadaan yang kita marah. Baik, jadi untuk mengakhiri kuliah kita ini, kita rumuskan poin-poin yang sedia ada. Kita bincangkan bagaimana kita nak tangani isu KK, keganasan keluarga ini. Jadi 3 poin yang boleh kita rumuskan dan hayati bersama sebagai pengajaran. Yang pertama, tujuan kita hidup secara berkeluarga adalah untuk rasa senang hati dan hidup mesra. Jika ada dalam kepala otak kita ni
bahawa inilah dasar yang perlu ada apabila kita hidup sekeluarga, untuk rasa mesra, rasa senang hati. Taklah kita rasa nak bertindak ganas kepada anggota keluarga kita. Jadi penting kita ada dasar ini. Kita hidup keluarga, kenapa? Agar kita rasa mesra, agar kita rasa senang hati dengan keberadaan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ada sebarang perselisihan, tak agree, tak setuju dengan satu perkara, maka kita bincang dengan elok, bincang dengan baik, bincang dengan rasional. Okay, jangan kita dengan pendapat kita saja, kita kena dengar pendapat yang lain dan kita rundinglah. Mana yang sesuai, kita amalkan, kita laksanakan. Dan jangan kita bincang sebab kita nak menang. Ini bukan debate. Bincang dengan keluarga bukan debate, satu pihak menang, satu pihak kalah. Bukan. Yang penting daripada perbincangan adalah untuk cari jalan keluar. Apakah cara yang terbaik untuk keluar daripada masalah tersebut. Itu yang kedua. Apabila kita bincang elok-elok dan bincang dengan niat nak selesaikan masalah, bukan siapa menang, siapa kalah. Okey. Yang ketiga, kita elaklah berunding atau berbincang apabila kita dalam keadaan yang marah. Keadaan emosi tak stabil ni, kita jangan bincang, pasal nanti kacau kita punya rasional. Nanti kita ikut hati je. So, kalau kita rasa marah, kita ke tepi, relax dulu. Kasih 5-10 minit. Okay, adakan kesefahaman sesama anggota keluarga. Once dah okey, bila dah okey, baru kita sambung bincang. Dengan cara-cara inilah insya-Allah kita dapat tangani isu keganasan keluarga dan dapatlah kita nampak merosotan, okey, kemerosotan insya-Allah dari segi angka statistik keganasan keluarga. Semoga dengan ini, semoga dengan perkongsian ini kita dapat sedikit manfaat, okey, tentang panduan, okey, tunjuk ajar Islam bagaimana kita nak tangani isu keganasan keluarga. Iaitu dengan kita faham bahawa kita hidup ni, kita perlu hidup aman dan damai, dan kita nak selesaikan masalah, kita selesaikan masalah tersebut dengan cara perbincangan yang elok dan sebagainya. Okey, insya-Allah wallahu taala a'lam bissawab. Terima kasih kerana sudi mengikut siaran ini. Jumpa lagi dalam siaran-siaran yang lain di mana kita akan terus kupaskan isu-isu keluarga dan bagaimana kita boleh capai status keluarga muslim idaman. Saya akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.